Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Muhammad Rozani bin Adabullah dari SMK Kubang Krian 2. Dan untuk hari ini, Cikgu akan menerangkan tajuk di bawah reka bentuk dan teknologi dalam bab 1 tingkatan 2, iaitu penyelesaian masalah secara inventif. Baiklah. Sebagai contoh, masalah ini kita sentiasa berjumpa apabila kita menggunakan sesuatu produk. Okey. Apabila kita menggunakan produk, maka masalah akan wujud. Jadi, di sini kita kelaskan masalah ini kepada dua kategori, iaitu masalah bukan inventif dan juga masalah inventif. Cikgu harap pelajar-pelajar bukanlah satu perkara yang baru perkataan inventif, sebab RBT ini sudah diperkenalkan selama 4 tahun. Jadi, baiklah, kita akan teruskan dengan perincian. Kita fokuskan dulu kepada masalah bukan inventif. Okey, dari segi maksudnya, masalah bukan inventif adalah masalah yang tidak mempunyai kesan sampingan apabila usaha penambahbaikan berlaku. Jadi, apa yang kita cuba tambah baik ke atas sesuatu produk? Sebenarnya, jika kita untuk menjelaskan lagi masalah ini, kita cuba kenal dari segi ciri dan juga contoh. Baru kita dapat bezakan dengan masalah inventif. Okey, dari segi ciri, masalah bukan inventif tidak mempunyai percanggahan, iaitu dia tidak mempunyai kesan negatif. Okey, cuba tengok catat di bawah. Kita bermula dengan masalah. Okey, kita buat penambahbaikan terhadap produk dan kita akan jumpa jalan penyelesaiannya. Jadi tidak ada kesan negatif di sini, tidak ada percanggahan. Okey, sebagai contoh, cikgu akan ambil yang biasa kita guna dalam kelas, iaitu pensel. Pensel sebagai masalah apabila dia akan menjadi semakin tumpul apabila digunakan. Jadi, apa yang kita buat tambah baik? Kita akan menggunakan pengasah pensel. Di sini, apabila kita menggunakan pengasah pensel, hasilnya pensel yang tumpul tadi akan menjadi tajam. Jadi, tajam itu adalah kesan positif. Okey, faham ya? Manakala masalah inventif, masalah yang mempunyai kesan sampingan apabila usaha penambahbaikan berlaku. Okey, bezanya mempunyai kesan sampingan. Okey, dari segi cirinya pula, masalah ini mempunyai percanggahan dari segi positif dan juga negatif. Okey, sebagai contoh, kita tengok carta ini. Masalah yang sama lagi, iaitu kita menggunakan pensel dan penambahbaikan menggunakan pengasah pensel dan masalah selesai. Tetapi untuk masalah inventif ini kita akan jumpa masalah sampingan. Masalah sampingan inilah yang dikatakan kesan negatif. Okey, pensel kita guna pengasah. Okey, daripada tumpul menjadi dia akan menjadi semakin pendek. Okey. Cuba kita pergi kepada contoh yang kedua. Contoh yang kedua ni, cikgu ambil sebuah mentol. Sebab masalah ini selalu kita hadapi di rumah dan juga di dalam kelas mungkin. Jadi, mentol akan terbakar. Itu masalahnya. Dan apabila terbakar, sudah pastinya kita akan gantikan dengan mentol yang baru.
maka mentor akan menyala semula. Jadi tidak ada kesan negatif di sini, tidak ada pencanggahan. Jadi contoh ini jelas menunjukkan masalah mentor ini adalah bukan inventif. Okey. Cikgu akan bagi satu contoh yang khusus untuk masalah inventif ni, menggunakan payung. Okey. Cikgu rasa pelajar selalu menggunakan payung. Jadi penggunaan payung sebenarnya untuk mengelakkan kita daripada basah apabila hujan. Jika menggunakan payung, okey, baju kita tidak akan basah. Jadi masalah di sini, payung terlalu besar untuk dibawa. Okey. Payung yang besar ini kita rasa satu masalah bagi kita, dan inilah kesan negatif. Bermakna di sini ada pencanggahan dari segi kesan baik dan juga kesan buruk. Okey. Cikgu harap pelajar dapat membezakan masalah bukan inventif dengan masalah inventif. Okey. Baiklah, untuk lebih jelas lagi, cuba kita tengok tikus. Tikus merupakan makhluk perosak. Jadi kita tidak suka kepada tikus. Jadi apa yang kita akan buat? Kita kena fikir mula-mula, pertama kali kita kena fikir masalah dulu. Okey, masalah iaitu penggunaan perangkap untuk memberangkat tikus. Okey, jika kita menggunakan perangkap jenis racun tikus, okey, maka tikus akan dapat ditangkap. Tetapi, okey, ada perkataan tetapi di sini, tikus tersebut tidak akan mati di situ. Dia akan pergi ke mungkin di shilling, di dalam kabinet ataupun di dalam store. Jadi di sini akan timbul bau yang busuk apabila tikus tersebut mati. Jadi jelas ini adalah masalah inventif. Okey, sementara jika kita guna perangkap jenis kaedah yang kedua, iaitu perangkap tikus, seperti gambar di bawah tu, tikus memang dapat ditangkap. Maknanya tikus tersebut akan melekat pada perangkap. Jadi senang untuk kita ambil tikus dan buang. Masalah selesai. Jadi ini contoh masalah bukan inventif. Okey, setakat ini cikgu rasa pelajar-pelajar dapat membezakan dengan jelas masalah inventif dan juga masalah bukan inventif. Okey, seterusnya kita pergi kepada 1.2, iaitu hubung kait antara produk dan objek dari segi fungsinya. Okey, dari segi maksud, produk merupakan sebuah sistem yang mempunyai satu atau lebih komponen. Okey, jelas. Objek ni sebagai penerima kesan daripada fungsi produk. Dan kita tahu setiap produk mesti mempunyai fungsi yang berbeza, fungsi yang tersendiri. Okey, komponen. Komponen, biasanya setiap produk mempunyai komponen-komponen kecil yang berfungsi menyokong sistem. Dan akhir sekali, super sistem. Apakah super sistem ini? Iaitu elemen luar yang mempengaruhi sistem. Contohnya lantai dan juga kelembapan udara yang memberi kesan kepada produk. Okey. Seterusnya, cuba tengok gambar contoh meja dan juga buku. Apakah kaitannya? Okey, produk. Produk sudah pastinya meja, objek adalah buku, dan fungsi. Okey, semua tahu fungsi untuk memegang buku. Dan kita tahu meja dapat berdiri tegak sebab adanya komponen-komponen yang menyokong, iaitu kaki meja, muka meja dan juga skru sebagai bahan pengikat. Dan super sistemnya adalah
lantai. Okey, jadi apakah hubungan kait antara produk dan objek dari segi fungsinya? Okey, kita tengok meja memegang buku. Okey. Okey, kita pergi kepada contoh yang kedua, iaitu tukul. Tukul semua pelajar biasa guna mungkin di rumah ataupun di bengkel RBT. Jadi produknya adalah tukul dan sudah pastinya objeknya adalah paku. Jadi fungsinya tukul mengetuk paku. Okey, cuba kita bagi contoh alat ini. Alat ini adalah pencokil gigi sebagai produk dan objeknya di skrin dia menunjukkan gigi. Sebenarnya objeknya adalah, apakah fungsi dia pencokil ini? Untuk mencokil sisa makanan yang terlekat pada gigi. Okey, nampak tu? Bukan mencokil gigi lah, mencokil sisa makanan. Okey, jelas? Okey, kita tengok pada hubungan kait produk dan objek. Contoh-contoh dari segi fungsinya, tukul mengetuk paku. Maknanya kalau soalan ni keluar dalam peperiksaan, tukul memegang paku. Okey, itu jawapan yang salah. Kita tidak boleh terima jawapan tu. Jadi kena masukkan hubungan kait tu betul-betul. Kalau kerusi, manusia. Maksudnya kerusi memegang manusia. Macam mana pula dengan cawan? Cawan memegang air. Okey. Jelas ya? Okey. Okey, yang ketiga 1.3 dalam bab 1 ni kita akan melukis sistem fungsi. Sistem fungsi adalah memberi gambaran jelas hubungan antara setiap komponen dan fungsinya. Okey, contoh kita masih lagi kepada ambil contoh meja, itu bermula dengan lantai, okey, dan berakhir dengan buku. Cuma di tengah-tengah tu kita akan masukkan komponen yang terlibat. Okey, lantai akan memegang kaki meja. Okey, satu persatu daripada bawah. Kaki meja akan memegang muka meja dan muka meja akan memegang buku. Cuma apakah bahan pengikat yang kita gunakan di sini? Iaitu kita menggunakan skru supaya meja tersebut lebih teguh berdiri, dan skru inilah yang memegang kaki meja dan juga muka meja. Inilah sistem fungsi, di mana sistem fungsi ini hanya menggunakan satu garisan interaksi sahaja. Okey, cuba kita lihat contoh yang kedua yang cikgu sediakan di slide ni. Okey, pisau dan sebiji buah strawberry. Macam mana sistem fungsinya? Okey, sama-sama kita buat. Bermula dengan tangan dan berakhir dengan buah. Okey, tangan akan pemegang pisau. Pemegang pisau akan memegang bilah pisau. Seterusnya bilah pisau ini akan memotong buah. Kalau pelajar menulis perkataan memegang, okey, itu salah. Okey, jawapan pelajar adalah salah. Jadi bilah pisau akan memotong buah. Perkataan memotong di situ kita masukkan. Jadi perhatikan di pemegang pisau itu terdapat pop rivet. Jadi pop rivet inilah sebagai bahan pengikat. Jadi kita letakkan di bahagian bawah pop rivet yang memegang pemegang pisau dan juga bilah pisau. Okey.
jelas? Okey, sekarang kita akan membina model fungsi. Dia berbeza dengan sistem fungsi kerana ini menggunakan pelbagai jenis garisan interaksi. Iaitu model fungsi ialah analisis interaksi antara komponen dan super sistem. Tujuannya adalah untuk mengenal pasti kelemahan spesifik bagi sesebuah objek sama ada tidak mencukupi, berlebihan ataupun bermasalah. Jadi gambaran ni kita boleh tunjukkan melalui garisan, jenis-jenis garisan yang ada kita panggil sebagai garisan interaksi. Okey, contohnya yang pertama garisan anak panah yang nipis menggambarkan berguna. Okey, jika kita berjumpa dengan garisan putus-putus, ini memberi gambaran berguna tetapi tidak mencukupi. Seterusnya, yang ketiga, juga anak panah tapi dia lebih tebal. Ini memberi gambaran berguna tetapi berlebihan. Dan yang keempat, inilah masalahnya, garisan melengkung begini memberi gambaran bermasalah. Okey. Kalau cikgu dalam kelas, cikgu suka memberi contoh berguna menggunakan seorang pelajar membawa wang ke sekolah. Berguna ni jika dia membawa RM5. RM5 maknanya dia mampu membeli air dan juga makanan. Itu berguna. Tetapi jika dia membawa wang ke sekolah RM3, maknanya berguna tetapi tidak mencukupi. Maksudnya dia hanya mampu membeli nasi tetapi tidak mampu membeli air. Dan berlebihan bermaksud jika pelajar tersebut membawa duit sebanyak RM10. Okey. Berguna tetapi berlebihan. Dan bermasalah jika pelajar tersebut membawa duit mungkin RM1 ataupun tidak membawa duit. Okey, itu contoh yang selalu cikgu gunakan untuk pelajar cikgu. Jadi dengan menggunakan keempat garisan interaksi ini, kita cuba membina model fungsi. Okey. Jadi sekarang ni cikgu harap pelajar dapat membezakan sistem fungsi dengan model fungsi. Okey, bezanya di mana? Okey, kalau yang di slide sekarang ni adalah lantai memegang kaki meja memegang muka meja memegang buku, dan skru memegang kaki meja. Ini kita panggil sebagai sistem fungsi. Iaitu setelah, biasanya model fungsi kita akan buat setelah beberapa tahun kita menggunakan sesuatu produk. Contohnya meja tadi, dia akan bergoyang, maknanya tidak kukuh. Okey. Jadi model fungsi akan bermula dengan lantai juga. Okey, memegang kaki meja, dan kaki meja akan, okey, nampak kita menggunakan garisan yang bermasalah, yang melengkung di bahagian bawah tu, di bahagian skru, menunjukkan ada masalah, iaitu dari segi kenapa skru ni? Skru ni biasanya apabila beberapa tahun dia akan berkarat. Apabila berkarat, puncanya kita tahu. Punca daripada kelembapan udara. Okey. Jadi kita akan menggunakan garisan yang putus-putus di sini mewakili masalah yang kita hadapi, iaitu skru memegang kaki meja seolah-olah macam skru tidak mencukupi. Okay, disebabkan oleh masalah kelembapan tadi. Jadi skru juga memegang muka meja. Kita gantikan garisan straight dengan garisan putus-putus. Okey, kaki meja memegang muka meja dan muka meja memegang buku. Di sini kita nampak
perbezaan sistem fungsi dengan model fungsi. Okey. Okey, bahagian komponen, memang bahagian komponen yang akan memberi kesan daripada super sistem, iaitu kelembapan. Okey, di sini jelas menunjukkan perbezaan sistem fungsi dan juga model fungsi. Okey, nampak? Cikgu cuba jelaskan sekali lagi. Sistem fungsi hanya menggunakan satu jenis garisan interaksi sahaja, iaitu berguna. Tetapi model fungsi menggunakan lebih daripada satu, mungkin dua, tiga ataupun keempat-empat, bergantung kepada situasi dan juga produk yang kita gunakan. Okey. Seterusnya, analisis percanggahan fizikal. Konsep asas percanggahan ini adalah konflik antara dua keadaan ataupun idea. Percanggahan wujud apabila kita cuba memperbaiki suatu parameter dan menyebabkan satu parameter lain bertindak sebaliknya. Okey, apa yang dimaksudkan dengan parameter? Parameter ini adalah suatu batasan atau keadaan yang boleh diukur. Contohnya, kecil lawan besar. Okey, untuk saiz, panjang lawan pendek. Sejuk, panas. Okey, terang, gelap, untuk menggambarkan keadaan cuaca. Di sinilah berlakunya percanggahan. Okey. Dan konsep pencanggahan sebenarnya terdapat dua jenis. Cuma di peringkat sekolah, kita hanya fokuskan kepada percanggahan fizikal sahaja. Di mana percanggahan kejuruteraan, kita akan belajar di peringkat yang lebih tinggi, iaitu di universiti. Jadi kita abaikan untuk kejuruteraan ini. Kita hanya fokus kepada percanggahan fizikal sahaja, iaitu berlaku dalam parameter yang sama menyebabkan keadaan asalnya bertentangan. Okey, contoh parameter adalah saiz. Okey, saiz, kita ambil sebuah kemah. Okey, pelajar biasa menggunakan kemah semasa perkemahan perdana. Jadi kemah perlu besar semasa hendak digunakan, sebab kita tahu kemah boleh menampung sekitar 6 orang atau paling ramai 10 orang. Tetapi kemah ni perlu dikecilkan ataupun perlu kecil semasa hendak dibawa. Maksudnya kita lipat dan masuk ke dalam beg yang disediakan. Okey, di sini berlaku percanggahan, iaitu parameter saiz. Okey, cuba kita pergi lebih lanjut tentang contoh-contoh percanggahan. Okey, parameter suhu. Suhu biasanya panas, sejuk. Okey. Kalau saiz di sini sama ada kecil besar ataupun tinggi rendah. Okey, macam mana dengan cahaya? Cahaya terang, gelap. Okey. Seterusnya kelajuan, laju, perlahan. Okey, percanggahan fizikal ni berlaku dalam parameter yang sama menyebabkan keadaan asalnya bertentangan. Okey, jelas ya? Seterusnya, percanggahan fizikal. Terdapat dua kaedah pemisah. Di sini kita perlu faham dan juga beza, dan iaitu kaedah pemisahan ruang dan juga kaedah pemisah masa. Okey, bila masa kita akan menggunakan dua kaedah ini, iaitu bergantung kepada situasi. Okey, cuba tengok perbezaannya. Jika percanggahan fizikal berlaku pada masa yang sama, sudah pasti kita akan menggunakan pemisah ruang. Okey, pemisah ruang lebih
sesuai. Okey, contohnya, sebaliknya jika percanggahan fizikal berlaku pada masa yang berlainan, kita gunakan perkataan when di situ, bila. Masa yang berlainan. Dan cara kita ciptalah satu formula ataupun clue untuk mudah mengingat dan juga membezakan pemisah ni. Kalau pemisah ruang, kita guna perkataan S, R. S tu sama, R tu untuk mewakili ruang. Manakala pemisah masa, L. Ini masa berlainan, lain. Perkataan L dan juga M. M ni pemisah masa. Okey, jelas perbezaan kaedah di bawah percanggahan fizikal. Okey. Seterusnya kita bagi satu contoh yang biasa kita buat. Okey. Mula-mula kita kena fikir apakah masalah. Okey, kita mesti fikir masalah baru kita cari jalan penyelesaiannya. Contohnya cawan. Cawan yang suka dipegang kerana kopi yang panas. Okey, sebab kita nampak di slide tu cawan tidak ada pemegang. Jadi ringkasan masalah, kopi perlu panas tetapi cawan mesti sejuk untuk dipegang. Okey, percanggahan di sini berlaku sejuk iaitu pada cawan dan lawan panas pada kopi. Sebab kopi biasanya kita akan minum masa panas. Okey, kalau kita minum waktu sejuk memang tak rasa sedaplah. Jadi di sini parameternya adalah suhu. Sejuk panas ni adalah suhu. Jadi masa percanggahan berlaku adalah masa yang sama. Okey, dalam masa yang sama maksudnya dalam saat yang sama, minit yang sama. Jadi apakah kaedah pemisah yang akan kita guna? Sama ada pemisah ruang ataupun pemisah masa. Ya. Yang lebih tepat adalah pemisah ruang, sebab dia berlaku percanggahan di sini dalam masa yang sama. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada contoh situasi kedua. Okey, ini tadi pasal kemah, kita tunjuk gambar. Okey, situasi masalah. Fikir dulu masalah. Okey, kemah yang boleh memuatkan 10 orang yang suka dibawa ke tapak perkemahan kerana terlalu besar. Okey. Jadi di sini ringkasan masalah, kemah perlu besar semasa digunakan tetapi perlu dikecil semasa untuk dibawa. Okey. Sebab kita kadang-kadang pelajar masa untuk melipat kemah ni kurang cermat. Jadi dia jadi besar. Jadi sukar untuk dibawa. Dan percanggahan di sini kecil lawan besar. Maknanya parameter yang kita gunakan adalah dari segi saiz. Dan adakah kita tengok pula pada masa percanggahan berlaku sama ataupun berlainan. Okey, di sini berlaku masa yang berlainan, maksudnya kita memasang kemah pada contohnya hari ini hari Rabu dan kita akan tamat perkemah kita pada hari Jumaat. Jadi maksudnya berlaku untuk kita menyimpan kemah pada hari Jumaat memakan masa 3 hari. Jadi masa percanggahan adalah berlainan, bukan masa yang sama. Jadi sudah pastilah kaedah pemisah yang kita pilih adalah kaedah pemisah masa. Okey. Saya rasa jelas dari segi untuk memilih
pemisah ruang ataupun pemisah masa. Yang penting kita tanya, adakah dia berlaku pada masa yang sama ataupun masa yang berlainan. Itu persoalan pokok utama yang perlu kita persoalkan sebelum kita membuat pilihan menggunakan kaedah ruang ataupun kaedah pemisah masa. Okey, cikgu rasa penerangan cikgu ada setakat ini sahaja. Jadi sekian daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.